sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan Perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasanizziprihatin.org. Yayasan Izzi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona di pertemuan Destinasi IKIM jam 4 petang hingga jam 7 malam nanti. Ya, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini dan teruskan kesetiaan anda, insya-Allah pelbagai rancangan yang kita sediakan khas untuk anda pada petang ini. Dan untuk para pendengar, sebelum kita ke rancangan petang hari Rabu, insya-Allah seperti biasa Fas'aluna, kita ada 4 langkah awal untuk kita ada nak buat perubahan tapi kita tak tahu nak mula dari mana. Masya-Allah, itulah namanya hijrah kan Mona? Yeah. Macam mana kita nak ubah cara kita, ubah diri kita ke arah kebaikan, ubah yang tak baik. Itu letak jauh-jauh. Jangan buat sama sekali kan. Ubah itu adalah ke arah kebaikan, bagaimana segala amalan kita pun akan turut membawa kepada yang baik-baik juga. Ya, betul. Dan 4 langkah ini, yang pertama, kena jaga solat dan betulkan hubungan dengan keluarga. Ya, berikutnya yang ketiga, berkawan dan bergaul dengan orang-orang baik. Okey. Yang keempat, mendoakan yang baik juga kepada diri kita sendiri dan orang di sekeliling kita. InsyaAllah, semoga Allah kurniakan, hadirkan orang yang baik juga kepada kita kan. Ya, insyaAllah. Kabar-kabar yang baik-baik, berita-berita yang baik-baik. Masya-Allah, sangatlah kita nantikan sedemikian dan supaya ianya kekal sedemikian, sentiasa dengar yang baik-baik juga. Ya, insya-Allah. Kata dengar yang baik-baik, insya-Allah sebentar saja lagi kita ada rancangan yang kita sediakan khas untuk anda setiap hari Rabu, rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, kita akan ikuti seketika lagi. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kekal bersama Destinasi IKIM. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Hiburan. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. mydigital.kkmm.my merupakan sebuah portal yang bertujuan untuk mendidik dan dihibahkan kepada rakyat mengenai inisiatif dan program yang disediakan oleh sektor kerajaan serta swasta melalui aplikasi dan manfaat jalur lebar. Saya dan semua, ayo kita sama-sama. MyDigital KKMM, negara yang tercinta. Ayo kita sama-sama. mydigital.kkmm memacu aspirasi digital negara. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita?
Ayuh zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita tidak mungkin mampu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Maulana ya Maulana ya IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Setiap saat ni kita dalam nikmat Allah Ta'ala. Sebab itu konsep syukur itu dia tak boleh berhenti. Kita kena sentiasa bersyukur. Sebab saat ini minit 4 kita dapat udara dari Tuhan, kesihatan dari Tuhan. 5.55 Tuhan tambah lagi. Ada lagi udara yang Tuhan bagi. Dia berterusan. Yang itu pun kita kena syukur juga. Itu belum kita cakap lagi tentang nikmat-nikmat untuk esok lagi. Nikmat yang lebih besar yang Tuhan beri kepada kita. Jadi sebenarnya kita yang rasa malu. Bayangkan kalau kita ada seorang yang kaya, setiap hari dia bagi kita. Hari ni bagi kereta, besok bagi rumah banglo, esok lagi bagi jet peribadi. Jadi kita belum nak ucap terima kasih, dia dah bagi lagi. Jadi akhirnya kita rasa malu kat dia kan? Kita rasa malu, kita rasa hina, kita rasa segan. Kerana dia pemberi kepada kita. Sepatutnya dengan Tuhan begitu. Tuhan tidak berhenti memberi kita. Tapi manusia yang sombong, manusia yang lupa pada Tuhan, manusia yang kadang-kadang cakap benda-benda yang mencabar Tuhan misalnya. Dia tak sedar tu bahawa setiap saat itu nikmat yang Tuhan berikan itu begitu besar yang dia tidak cukup masa untuk mengucap syukur ataupun tak membuktikan terima kasihnya itu kepada Allah Ta'ala. Tahniah kepada semua rakyat Malaysia yang telah menyahut seruan kerajaan untuk mendapatkan vaksin. Dan inilah hadiahnya. Saya mengumumkan bahawa rentas negeri dibenarkan oleh pihak kerajaan. Namun, jangan lupa patuhi SOP ketika rentas negeri dan lakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Lindungi diri dan seluruh keluarga Malaysia daripada jangkitan COVID-19. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini, dengar suara saya Mona dan Syafiq bersama anda di Destinasi IKIM. Ya, betul. Dan sekarang kita nak ajak anda untuk ke Facebook IKIM FM dan juga YouTube IKIM. Sebab apa? Seketika lagi kita ada nak bawakan secara langsung di situ menerusi rancangan Fas'aluna bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. InsyaAllah. Dan untuk Fas'aluna, tanyalah kami, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01719004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM dan YouTube IKIM Media yang akan membincangkan petang ini tentang sifat-sifat terpuji ialah sabar. Kita nak belajar macam mana nak jadi orang sabar ni, dan kita akan sama-sama juga bawakan perbincangan soalan pertanyaan anda di dalam rancangan ini, insya-Allah. Okey, dan nantikan sama-sama selepas ni rancangan Fas'aluna. Jangan ke mana-mana, kekal bersama Destinasi IKIM. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urun.
nantikan surga Qitmir yang mulia. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun alayhi iza amanna. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun alayhi iza amanna wattaqaina. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun alayhi iza amanna. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun alayhi iza amanna wattaqaina. Negeri Sembilan 102.7. Rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami merupakan sebuah rancangan yang membicarakan tentang pelbagai isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Rancangan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan mengelakkan mereka daripada bertanyakan persoalan-persoalan yang terbuku dalam hati mereka kepada mereka yang tidak berautoriti dan seterusnya mendapat jawapan yang salah. Program Fas Aluna ini diisi oleh 2 orang penyumbang secara bergilir-gilir daripada kalangan pegawai Akademi IKIM, iaitu Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarak yang juga Ahli Panel Jawatankuasa Akidah JAKIM dan Ahli Panel Fatwa Negeri Sembilan. Beliau mengupas isu-isu berkaitan akidah dan pendidikan dalam Islam. Seorang lagi penyumbang ialah Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak yang memfokuskan isu-isu berkaitan dengan pendidikan rohani, ihsan atau akhlak. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2019 dengan setiap seorang menyumbang untuk tempoh 3 bulan. Rancangan ini diterbitkan oleh Datin Mona Jasman, bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Radio IKIM 20 tahun. Sentiasa relevan dan terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Wah, untuk pada petang ini bersama Destinasi IKIM masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur. Alhamdulillah Mona, kita dapat lagi teruskan pengajian kuliah kita di petang Rabu ini. Dan jadual kita seperti biasa nak bawakan lagi rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama rancangan Fas Aluna Tanyalah Kami, kita akan bersama yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiq, Mona? Alhamdulillah Doktor, apa khabar? Kaifa haluka? Doktor, okey. Masih bersama kita ke Doktor? Kalau kita lihat di dalam skrin kita ni, Doktor agak mengalami sedikit gangguan. Ya. Talian, Doktor dengar kita? Ya, dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sekali kembali. lagi. Apa khabar Doktor?
Alhamdulillah sihat. Syafiq okey, Mona sihat. Alhamdulillah. Bil Syukur. khair. Dalam bahasa Arab tu jawab lagi tu. Masya-Allah. Terima kasih doktor. Kekal setia bersama kita dan nak teruskan lagi pengajian kita pada petang ini, Mona. Ya, betul. Menerusi tajuk yang mana kita dah pun mula melangkah lagi sifat-sifat terpuji ni. Ya, betul Syafiq. Untuk insya-Allah petang ini doktor akan membincangkan tentang sabar. Tapi untuk terlebih dahulu untuk para pendengar, jangan lupa untuk tonton di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Dan untuk waktu ini doktor, untuk tajuk sabar, kita akan bersabar sedikit untuk waktu ini sebab kita ada soalan dari para pendengar dari minggu lepas yang mungkin doktor jawabkan terlebih dahulu. Yang soalannya bertanya, katanya, bagaimana nak timbulkan sifat zuhud dalam kehidupan, terutama dalam melakukan pekerjaan. Ini tentang episod zuhud yang minggu lepas. Silakan doktor. Ya, silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Mona Jasman, Syafiq dan para pendengar yang saya hormati sekalian. Ya, minggu lepas kita membicarakan tentang tajuk zuhud. Berhubung dengan soalan yang diajukan itu, bagaimanakah nak timbulkan sifat zuhud dalam kehidupan kita, dalam diri kita? Pertama sekali, untuk menanamkan sifat zuhud dalam diri kita, kita hendaklah sedar dan insaf bahawasanya dunia ini hanyalah sementara sahaja. Dan kehidupan dunia ini adalah kehidupan untuk menjadi bekal bagi kehidupan kita di hari akhirat kelak. Dan kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, banyak sekali yang Allah SWT sebut dalam Quran dan Nabi SAW sebut dalam hadis tentang kedudukan dunia ini. Kita lihat sebagai contoh, Allah SWT menyebut, innama hadhil hayatud dunya mata' innal akhirata ala darul qarar innal akhirata ya darul qarar. Allah SWT kata, sesungguhnya hidupan di dunia ini hanyalah sementara sahaja. Adapun kehidupan di hari akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Begitu juga kita lihat Nabi SAW menyebut, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Dia kata kepada Abdullah bin Umar, Nabi SAW pada suatu hari, Nabi pegang tangan Abdullah bin Umar dan Nabi bersabda kepada Abdullah bin Umar, ini hadis yang panjang juga, kun fid dunya, hiduplah, jadilah kamu dalam kehidupan dunia ini seperti mana orang yang asing. Orang asing, gharib, ghuraba, orang yang asing, orang yang bukan orang yang bertanam di sini, ataupun kita kata orang yang kekal di sini, orang yang datang sementara, abirus sabil, ataupun orang yang dalam perjalanan. Jadi ini kefahaman kita bahawasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal abadi. Kita diperintahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan dunia ini untuk kita melakukan amal ibadat, untuk kita bercucuk tanam bagi mengutip hasilnya di ladang akhirat nanti, pahalanya ataupun buahnya akan kita kutip dari akhirat. Macam kita selalu dengar kan, yang disebut dunia ini mazra'atul akhirah kan. Dunia ini adalah tempat kita bercucuk tanam bagi kehidupan kita di hari akhirat. Jadi kerana itu kita kena ada kefahaman yang sebegitu tentang kedudukan dunia ini. Apabila kita ada kefahaman sebegitu, dia akan mengurangkan kerakusan dan kecintaan dan tamak haluba kita kepada dunia. Yang kedua ialah kita hendaklah menanamkan dalam diri kita, mencubalah, kita kata mencuba, mendidik, mengasuh, melatih diri kita supaya mengambil dunia ini sekadar keperluan untuk kehidupan dunia dan juga yang memberi manfaat kepada kehidupan akhirat. Yang memberi manfaat kepada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia pun kita ambil juga sekadar keperluan dia. Apa-apa yang perlu untuk kehidupan akhirat kita ambil. Dan
yang dunia kita perlu untuk kehidupan dunia, kita ambil. Jangan sampai menyusahkan kehidupan dunia kita. Allah SWT tidak perintahkan kita hidup dalam keadaan susah. Itu tak betul. Susah, kita mampu, kita boleh beli kereta, kita memilih tak nak beli kereta. Susah hidup dalam keadaan susah, sedangkan benda itu adalah satu keperluan sebagai contoh. Jadi itu yang dikatakan kita mengambil kehidupan keperluan dunia, keperluan untuk kehidupan di dunia yang memberi manfaat juga untuk kehidupan kita di hari akhirat. Jadi ini antara perkara yang perlu kita lakukan dan perlu kita tanam. Satu kesimpulan yang mungkin saya boleh menyatakan di sini kepada yang bertanya, para pendengar, iaitu apabila kita membicarakan tentang sifat zuhud ini, ia adalah suatu perasaan yang kita tanam, sifat yang kita tanam dalam diri kita supaya kita tidak mencintai dunia. Kita tidak mencintai dunia. Bukan bermaksud kita tolak dunia, tidak begitu. Sebab di kalangan para sahabat pun ada dua jenis ataupun dua aliran mereka. Satu yang disebut oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, suatu mazhab ataupun suatu pendekatan yang dibawa oleh Abu Darda. Abu Darda cuba menggabungkan antara mencari kesenangan dunia dan akhirat. Tetapi dia kata, aku tidak boleh buat begitu. Susah bagi aku untuk menggabungkan kedua-dua ini. Maka aku memilih untuk hidup dalam keadaan zuhud sepenuhnya. Dan dia mengambil dunia hanya sekadar yang perlu saja, sangat minimal. Walau bagaimanapun, ada seorang lagi sahabat, iaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ialah yang kita maklum adalah seorang yang sangat kaya. Hari ini dia bukan jutawan. Kalau dinilai kekayaannya, dikatakan dia ni bilioner. Bukan milioner, dia bilioner kekayaannya itu. Dengan segala harta benda dia, kalau dinilai, dikonvert kepada duit hari ini, dikatakan dia ni adalah seorang yang sangat kaya. Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama, beliau juga adalah seorang yang dermawan dan seorang yang zuhud. Jadi kita kena bezakan di sini, iaitu zuhud ini bukan pada pemilikan harta benda, tetapi dia adalah sifat dalam hati kita. Seseorang itu mungkin kaya raya, tetapi dalam hatinya dia bukan orang yang mencintai dunia. Tetapi orang yang miskin tidak semestinya dia zuhud. Sekiranya dia ini dalam hatinya rakus dengan dunia, hanya sahaja dia ini tidak ada kesempatan dan peluang untuk jadi kaya raya. Dan beza dengan orang fakir miskin. Orang fakir miskin pun jangan kita anggap dia ni orang yang zuhud. Fakir, orang yang miskin, belum tentu dia zuhud. Ini membezakan antara seorang yang fakir dengan seorang yang zuhud. Orang yang fakir mungkin dia tidak ada harta benda, dia tidak ada kemewahan, tetapi dia belum diuji dengan peluang untuk menjadi kaya raya. Baik, saya rasa itu saja untuk mukadimah dan menjawab soalan minggu lepas. InsyaAllah kita masuk tajuk Allah, itu dia dengan apa yang doktor berikan kepada kita sangat jelas dan juga akan terus memberikan panduan kepada kita walau di mana sahaja taraf kita ini Muna. Semua ini adalah kita letakkan, persembahkan diri kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, kita rendahkan diri walaupun banyak ilmunya, tetap rendahkan diri. Masya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa
العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Masih bersama kami Destinasi IKIM untuk waktu ini, untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, terima kasih buat anda yang kekal juga di platform media sosial kita, di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Terima kasih kepada anda yang sudi share, like dan juga komen. Titipkan balik dengan nota-nota penting, buah-buah ilmu yang dikeluarkan, yang dikhabarkan oleh tetamu kita, insyaAllah. Masih lagi bersama dengan Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, fellow kanan dari Pusat Syarah IKIM. Dan Mona, jom kita nak buka tajuk kita hari ini. Ya, insyaAllah untuk petang ini kita buka tajuk untuk sifat-sifat terpuji yang seterusnya yang kita nak belajar untuk hari ini ialah sabar. Masya Allah, katanya S-A-B-A-R ataupun sabar kan. Tapi bagaimana pula yang kita nak persembahkan sabar itu dalam kehidupan seharian kita, dan pastinya ada garis panduan dalam agama Islam ini. Ya, silakan doktor untuk mukadimah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab yang keempat, iaitu sabar. Sabar daripada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji yang kita dapat daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Allah nafa'ana bihi wa bihi amin. Amin. Yang kita baca berdasarkan juga syarah yang dibuat oleh Ustaz Muhadir Haji Jul Al-Bun Salim. Baik, bab yang keempat dia ada lebih kurang dalam 10 sifat mahmudah. Tapi seperti mana yang saya nyatakan dahulu, apabila disenaraikan 10 sifat mahmudah itu bukanlah bermakna 10 sahaja, ataupun disenaraikan 10 sifat mazmumah bukanlah bermakna 10 sahaja. Banyak lagi sifat-sifat keji yang lain, tetapi ini adalah antara yang kita kira sebagai pokok kepada sifat-sifat yang perlu kita ada dalam diri kita. Yang keempat ini kita dah bicara awal sebelum ini, termasuk yang terakhirnya ialah sifat zuhud. Yang keempat ini ialah sifat sabar. Sabar, kalau kita faham betul-betul apa yang disebut oleh Imam Ghazali, iaitu sabar ini ialah menetapkan pendirian dalam beragama, dalam melawan apa sahaja yang membangkitkan keinginan hawa nafsu. Itu sabar yang hakikat sabar yang sebenar. Kadang-kadang kita nampak sabar ini lebih kepada sabar ketika marah saja. Tidak. Sabar ini dia luas. Walaupun marah itu salah satu daripada keperluan untuk kita bersabar ketika marah. Tetapi yang lebih utama lagi ialah sabar ini, maksud sabar ini ialah menetapkan pendirian dalam beragama. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin, iaitu kita tetap dalam beragama. Maksudnya apa? Kita dalam keadaan istiqamah, sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia merangkumi dua perkara yang selalu kita sebut, iaitu perintah Allah Ta'ala yang berupa al-amr, perintah Allah Ta'ala yang berupa suruhan. Kita istiqamah, maksudnya kita sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Itu satu bentuk kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu bentuk sabar. Yang keduanya perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berupa at-tark, meninggalkan.
Kalau yang al-amr tu, yang memerintah tu seperti mana semayang, puasa, zakat, haji. Jadi kita kena sabar dalam melakukan semayang. Kita bangun pagi, semayang subuh, kan? Penat kita, balik tengah malam, DJ jadi DJ, pukul 12, pukul 1 contoh kan, Mona. Jadi kita balik penat, tapi kita kena bangun semayang subuh. Walaupun kita penat pun kita kena bangun. Balik 2-3 pagi pun subuh kena bangun. Sabar. Kalau yang belajar di luar negara, mungkin yang duduk di negara yang ada cuaca 4 musim tu, kan, musim sejuk, sabar dia mengambil wudu yang air yang sejuk, kalau yang tak ada heater lah. Jadi itu adalah kesabaran kita dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar juga iaitu dalam perkara tark, meninggalkan maksiat. Apa sahaja maksiat kita sabar dalam meninggalkannya. Kita tidak minum arak, kita tidak berzina, kita tidak apa-apa sahaja. Walaupun mungkin keinginan tu ada, kita tidak berjudi, kita tidak buat benda-benda lain lah yang diharamkan oleh Allah SWT, kerana kita menginsafi bahawasanya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar pun ada 3 perkara, iaitu sabar ketika menerima ujian. Sabar menerima ujian. Ini disebut dalam Syekh Abdul Qadir Mandali. Kalau kita diterima ujian, menimpa bala, macam sekarang ini kita kena COVID kan, seluruh dunia dilanda dengan pandemik COVID. Syafiq dalam konti pun pakai face mask kan, duduk pun saya pun dah tak boleh masuk konti sekarang sebab COVID. Online je lah. Sabar. Sabar dalam menghadapi ujian, dan ini adalah ujian daripada Allah SWT, dan kita kena reda dengan apa yang berlaku. Dan yang akhir sekali, sabar juga, maknanya ada 4 bentuk lah. Syekh Abdul Qadir menyebut 3, tetapi ada satu lagi kalau kita lihat dalam kalangan ulama, dia kata sabar dengan nikmat. Ini juga satu perkara yang kadang kita lupa. Allah SWT menganugerahkan kepada kita banyak nikmat-nikmat, pelbagai nikmat, kemewahan, kesenangan, dan kita juga kena ada perasaan sabar dalam dengan nikmat kita itu, iaitu kita menghargai nikmat itu supaya kita tidak lalai dalam mendapat nikmat itu, kita tidak leka dengan nikmat yang Allah SWT beri kepada kita. Jadi itu adalah 4 perkara yang berkaitan dengan sabar yang mesti kita ada. Dan hukum bagi sabar ini ialah wajib bila dia melibatkan perkara yang bersifat ketaatan yang wajib. Puasa, kita kena sabar lah puasa. Memanglah lapar kan, tapi kita kena sabar sampai maghrib. Itu adalah wajib. Sabar dan meninggalkan maksiat pun kita wajib bagi kita. Wajib. Hanya hukum dia adalah wajib bagi kita untuk kita memiliki sifat sabar ini dalam keadaan-keadaan yang begitu. Dan begitu juga ketika benda-benda lain lah. Macam kita kena kemarahan, itu juga antara perkara yang termasuk dalam apabila kita terpaksa kena diuji dengan kemarahan, orang membangkitkan kemarahan, maka pada ketika itu kita juga dituntut untuk memiliki sifat sabar. Makna kata Allah SWT bersama dengan orang sabar. Ini kelebihan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah SWT mencintai dan bersama dengan orang yang sabar. Dan baginda SAW disebut sebagai orang yang sangat sabar. Sehingga Nabi SAW bukan digelar dengan sabir, bukan orang sabir, tapi halim. Orang yang memiliki sifat yang sabar, yang melampau. Kita kata begitulah. Yang tersangat sabar. Sehingga Nabi SAW tidak akan marah apabila melibatkan diri baginda SAW yang peribadi. Orang buat macam mana kepada peribadi baginda, orang baling batu sehingga berdarah pun baginda tidak marah. Apa sahaja yang dibuat kepada peribadi baginda, baginda tidak marah. Tetapi apabila melibatkan agama, melibatkan hukum Allah, melibatkan syirik kepada Allah, maka pada ketika itu baginda SAW akan marah dan akan melakukan apa yang perlu supaya perkara itu ataupun maksiat itu dapat dihentikan.
Jadi kita kena faham juga, nanti kita akan jumpa bahawasanya sabar ini bukanlah sentiasa dalam semua keadaan. Ada ketika kita kena menegur sesuatu yang salah, maksiat yang berlaku, yang berleluasa. Bukannya kita senyap sepanjang masa, sabar. Kan, suami tidak menegur isteri, kononnya sabar. Tidak. Itu bukan suami apabila isteri buat maksiat. Isteri katakan contoh keluar dengan lelaki lain dengan dia sabar, itu bukan sabar, itu dayus namanya kan. Jadi kita kena faham, ada ketikanya kita kena fahami pada mana yang dituntut sabar dan ada mana kita dituntut supaya kita marah dan sebagainya. Wallahualam. Allah, masya-Allah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan ada soalan di waktu ini Doktor, mungkin akan dijawabkan sebentar saja lagi. Bertanya dari Negeri Sembilan, adakah sabar perlu diiringi dengan reda? Itulah soalan yang ditanyakan, dan insya-Allah Doktor akan jawabkan sebentar saja lagi. Kita akan berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar, untuk anda hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Radio IKIM 20 tahun. Sentiasa memberi anda inspirasi, informasi yang relevan dalam kehidupan hari ini dan sentiasa memberi panduan Islami dengan cara yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Dalam kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melambangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum memuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan elakkan status yang menyinggung perasaan orang lain. Jika tidak, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur, jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah, tidak mau menjauh, kau ingat siapa untuk kamu. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak, agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, di talian kita masih lagi kita bersama dengan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Syarah IKIM, dan kita membawakan dengan tajuk hari ini sifat-sifat terpuji, iaitu sifat sabar. Okey. Dan sebelum berehat sebentar tadi, kita dah pun dapatkan soalan dan juga pertanyaan dari sahabat pendengar kita di talian kita di WhatsApp 017129004004. Ya, soalan berbunyi begitu, Doktor, adakah sabar perlu diiringi dengan reda? Bagaimana Doktor? Silakan. Ya, sabar dan reda ini biasanya berlaku apabila kita ditimpa musibah. Apabila kita ditimpa musibah, ditimpa ujian oleh Allah SWT, maka pada ketika itu sabar dan reda itu beriringan. Seperti mana yang kita sebut di awal tadi, ada beberapa keadaan di mana kita dituntut untuk sabar. Satunya sabar ketika diuji, ataupun sabar ketika menerima musibah. Maka pada ketika itu kita sabar
Dan dalam masa yang sama juga kita redha dengan ketentuan Allah SWT yang mendatangkan kepada kita ujian tersebut. Itu sesuai. Kita kata sabar dan redha bersama dengan kita. Tetapi dalam situasi yang lain tidak semestinya sabar diiringi dengan redha. Sebagai contoh, kita menahan diri, kita sabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Jadi tak kenalah kita nak kata sabar dan redha dalam menahan diri dalam melakukan maksiat kan. Jadi kita sabar sahaja untuk kita tidak lakukan maksiat. Sebagai contoh kan, kita tak lakukan, tak minum arak, kita sabar. Kalau kita nak kata redha, boleh, tetapi dalam konteks mungkin kita redha bahawasanya itu adalah perintah Allah SWT. Yang lebih tepat sabar dan redha ini hanyalah daripada keadaan kita ditimpa ujian dan musibah daripada Allah SWT. Wallahualam. Baik. Kita dapat juga soalan yang seterusnya di talian Facebook dan juga di YouTube IKIM. Ada yang bertanya, Doktor, mohon pencerahan bagaimana nak sabarkan hati dalam kerenah saudara sendiri yang sentiasa mencari salah serta berkasar bahasa dan tidak sependapat. Saya fikir adakah lebih baik kalau kita kurangkan komunikasi demi tidak memutuskan silaturahim? Adakah boleh lakukan sedemikian? Dr. Nik, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan sentiasa berhadapan dengan orang yang tak suka dengan kita. Itu hakikat. Hatta sebaik-baik manusia, Nabi SAW pun berhadapan dengan kerenah manusia yang macam-macam. Macam kita sebut, dia baling batu dan sebagainya, dia letak perut unta dan sebagainya kan. Itu orang yang baik dah. Nabi SAW ni sebaik-baik manusia. Kalau kita ni yang bukan yang sempurna macam Nabi, mestilah ada orang yang tak suka dengan kita, dengan kekurangan kita, kerenah kita. Bagaimana kita nak hadapi perkara ini? Pertama ialah apabila orang berkasar dengan kita, kita perlu bersabarlah. Yang tu yang dia cakap tadi kan, yang penanya bertanya apa yang dia perlu lakukan, sudah pasti dia perlu bersabar. Itu dituntut. Kita kena lihat di sini, kadang-kadang kita tak mau sabar sebab kita rasa sabar tu macam kalah. Orang berkasar dengan kita, orang herdik kita, orang maki kita. Kita rasa kalau kita tak senyap dia, macam kita ni kalah, macam kita ni pasif. Lepas tu ada pula yang mencucuk, kau senyap je, dia kata macam tu kat kau. Sedangkan kita diperintahkan supaya kalau dalam bulan puasa khususnya kan, kalau orang marah kita semua, kita diperintahkan supaya senyap. Ini saim kan, katakan aku berpuasa, tetapi bukan bulan puasa saja, bulan tak puasa pun kalau orang maki hamun kita, orang kata kita apa-apa yang tak elok, kita senyap je, kita sabar je lah. Dan dengan kita bersabar itu, kita bukannya tak dapat apa-apa, kita pasti dapat pahala. Kita niatkan apabila orang kasar dengan kita, orang buat tak elok kat kita, kita niatkan bahawasanya aku tidak melawan, aku tidak berkasar balik, kerana aku tahu perintah Allah Ta'ala supaya aku bersabar. Maka bila dia bersabar, maka Allah SWT akan beri ganjaran kepada dia. Betapa banyak yang kita lihat ayat Quran yang menyebut Allah SWT mencintai orang yang bersabar. Allah SWT bersama dengan orang-orang yang sabar. Adakah kita tidak mahu Allah SWT bersama dengan kita? Jadi kita kena jelas dulu. Jelas kita faham dulu kenapa keperluan untuk kita bersabar dengan orang yang berkasar dengan kita. Kerana itu perintah Allah untuk bersabar. Yang kedua, dengan kita bersabar itu bukan maknanya kita mengalah, tetapi kita ingin mencari keredaan Allah, kita ingin mendapatkan pahala, kita ingin menjadi hamba Allah yang taat kepada dia. Baik, berhubung dengan bagaimana kita nak mengelak daripada kita berkasar dengan dia balik, penanya tadi berkata kalau boleh nak kurangkan komunikasi, itu yang terbaik. Kalau kita rasa dengan cara kita kurang komunikasi dengan orang itu boleh mengurangkan lagi sikap berkasar dia terhadap kita, maka itu lebih baik. Tetapi jangan pula kita memilih untuk tidak bercakap langsung. Kan, maknanya kalau dia tegur kita, dia bagi salam kita, kita kena jawab salam dia. Dan kita tidak bertegur, itu dah ada larangan dah. Tidak bertegur dengan saudara sendiri melebihi 3 hari itu kan. Itu ada hadis lain pula. Jadi kita boleh kurangkan komunikasi, jarakkan pergaulan,
Sebab kita punya surrounding ni, persekitaran kita ni macam-macam. Ada orang yang kita tak suka dengan perangai dia. Percakapan dia tu menyakitkan hati kita. So orang yang macam ni kita distance, kita adakan jarak. Ada orang yang kita selesa dengan dia, menyenangkan kita. Maka orang ini mungkin boleh jadi rakan karib kita, kawan-kawan yang boleh bersama dengan kita, keluar makan dan sebagainya. Jadi kita kena pandailah memilih orang yang kita rasa mungkin tidak sesuai dan sering mempermain, mengejek kita dan berkasar dengan kita. Jadi pendekatan yang dipilih oleh beliau untuk kurangkan komunikasi sehingga tidaklah sampai tidak bertegur sapa, itu dibolehkan. Itu mungkin satu pendekatan yang boleh diambil untuk bagi menjaga supaya dapat terus bersabar dengan orang terhadap kita. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan. Dan ada satu soalan lagi dari Ahmad Sulaiman bertanya, bagaimana untuk ibu bapa terus istiqamah supaya bersabar dengan kerenah anak-anak yang masih belum aqil baligh? Mohon bantuan Dr. Ni. Silakan. Ya, ini soalan siapa ni? Soalan daripada Encik Ahmad Sulaiman. Bagaimana untuk istiqamah? Baik, pertama berhubung dalam pendidikan anak-anak ini yang kita dituntut Allah SWT perintah kepada kita mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita ni wajib bagi kita mendidik. Jadi memang saya ingat ketika anak-anak saya kecil, alhamdulillah sekarang dah besar-besar dah semua kan. Ketika anak-anak saya kecil dulu, saya seringkali menyuruh mereka semayang. Boleh katakan 5 waktu tu akan saya suruh mereka semayang. Sebab itu perintah Allah kepada ibu bapa, suruh semayang. Bukan suruh sekali, suruh berkali-kali untuk setiap waktu semayang. Jadi itu perlukan suatu kesabaran kepada kita. Kadang-kadang kita rasa sekali cakap dah. Kita dengan anak-anak ini, dalam pendidikan kita dengan anak-anak, bagaimana kita nak mendidik anak-anak, kita kena ingat bahawasanya anak-anak itu adalah qurratu ain, permata hati yang menyejukkan kita, yang kita sayangi. Dan kalau boleh kita mahu dalam kehidupan abadi kita di hari akhirat kelak dalam syurga nanti kita dikumpulkan sebagai suatu keluarga juga. Kita tak mahu ayah masuk syurga, mak masuk neraka, anak masuk neraka dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita tak mahu. Kalau boleh kita satu keluarga di dunia ini akan bersama sebagai suatu keluarga dalam syurga Allah SWT kelak. Itu yang kita inginkan. Jadi untuk mendapat itu, maka kita perlu didik anak-anak kita daripada kecil lagi. Supaya mereka menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang taat kepada Allah SWT. Baru boleh masuk syurga. Kalau kita tidak beri pendidikan kepada anak-anak dari kecil lagi, maka ketika mereka besar, mereka mungkin akan menjadi orang yang derhaka kepada Allah SWT. Na'udzubillah. Jadi kita perlu didik mereka sekecil lagi. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita, Nabi kata, perintahlah anak kamu solat ketika berumur 7 tahun. Itu perintah Nabi SAW. Nabi suruh dan pukul, tangani. Ini kena jelas juga, jangan pukul sampai mencederakan, tetapi pukul yang mendidik pada usia 10 tahun. Jadi ini yang perlu kita. Jadi bagaimana kita berhadapan, kesabaran, istiqamah? Pertama kita kena melihat anak-anak ini adalah sebagai medan ujian bagi kita. Encik Ahmad Sulaiman, medan ujian bagi kita. Kalau kita terus istiqamah dan bersabar dengan kerenah Allah, kerenah anak-anak kita, maka Allah SWT akan memberi ganjaran pahala kepada kita. Kerana kita bersabar dalam mendidik anak-anak kita, bersabar dengan perangai mereka. Tetapi jangan sampai kita tidak mendidik mereka. Ada orang dia sabar anak lompat naik atas kursi rumah orang sampai jatuh TV pecah, LCD. Kan bukan sabar. Kerana anak-anak yang di luar batas, yang tidak ada adab dan sebagainya, itu tak boleh. Kita kena didik mereka. Jadi saya rasa itu saja mungkin kesimpulan, masa kita pun dah terhad. Ya. Baik doktor, insyaAllah kita akan bincangkan lagi dengan tajuk ini dengan lebih pendekatan dan juga laluan-laluan ilmiah insyaAllah. Dan kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit doktor sebagai kesimpulan dan juga pesanan kata-kata akhir di hujung ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita telah membincangkan secara sepintas lalu tentang sabar ini. Sebagai kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini ialah sabar ini, pertama sabar ketika melakukan ketaatan.
Yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Dan yang ketiganya ialah sabar ketika berhadapan dengan musibah. Jadi inilah bentuk-bentuk sabar yang perlu ada pada diri kita, dan moga-moga Allah SWT menggolongkan kita di kalangan orang yang sabar dan bersama dengan kita dalam setiap masa. Amin. Seperti yang Allah sebut, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah SWT bersama dengan orang yang sabar. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Semoga kesabaran kita ini adalah seperti kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada hikmah untuk kita menyusun aturkan kehidupan kita yang penuh tenang-tenang aja, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad. Jazakallah ana kulla khair, doktor. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jaga diri baik-baik Cik Nik di sana. Jaga kesihatan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan di siaran akan datang. Okey. Dan terima kasih kepada anda yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh tonton semula di situ untuk kita buat ulang kaji, dengarkan semula dan juga hayati lagi rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Ya. Dan untuk para pendengar boleh juga hantarkan soalan anda melalui rancangan Fas'aluna melalui email fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan untuk anda, terima kasih dan terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Dengarkan IKIM di Miri Sarawak 104.0 FM. Inspirasi Infuriah Islami. Subhanallah, tanpa kita sedar Allah SWT datangkan hikmah, lebihan rezeki dari moratorium serta pelbagai sumber lain sepanjang PKP kali ini. Janji Allah sungguh jelas, semakin banyak kita memberi, semakin berganda-ganda rezeki dan pahala menanti kita. Ayuh, gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk dana pembelian tanah Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS di www.mtsfas.com sekarang. Apabila siap kelak, bangunan MTS FAS yang serba lengkap bakal menempatkan lebih 1,000 pelajar, merangkumi bangunan sekolah rendah, sekolah menengah, makmal sains, makmal komputer, surau, asrama putra dan puteri, dewan dan pelbagai lagi kemudahan yang kondusif bagi melahirkan anak-anak yang hebat sebagai penaung kita di masa akan datang. Alhamdulillah, hasil infak dari anda semua, MTS FAS telah berjaya mengumpulkan sebanyak 3.4 juta ringgit. Namun, MTS FAS masih memerlukan dana sebanyak 1.6 juta ringgit bagi memenuhi keperluan pembelian tanah. Salurkan infak anda di www.mtsfas.com sekarang. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah sedekah itu mengurangi dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawaduk kerana Allah kecuali dia akan meninggikan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Jangan bertangguh lagi, salurkan infak anda di www.mtsfas.com sekarang. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Ya Nabi, salamun alaika. Ya Rasul, salamun alaika. Ya Habib, salamun alaika. Salawatullahi alaika. Ya Nabi, salamun alaika. Ya Rasul, salamun alaika.
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ورأينا العيس حنت بالسراء إلا إليك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام يا نبي الله يا رسول سلام يا شفيع الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Sayangi saudara kita seperti mana kita menyayangi diri sendiri. Kongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Nikmat diberi, kita kongsi. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 19 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan 24 November 2021. Kangar Alustar 7:01 malam, Pulau Pinang 7:02, Ipoh 7:01, Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan Seremban 7 malam, Bandar Melaka 6:59 petang, Johor Bahru 6:54, Kuantan 6:55, Kuala Terengganu 6:51, Kota Bahru 6:54, Miri 6:10, Kuching 6:29, Lahad Datu 5:50, Tawau 5:55, Kota Kinabalu 6 petang. Projek Kita Kongsi adalah untuk membantu golongan memerlukan, tidak kira di kota atau di desa. Ini adalah peluang yang ada untuk berkongsi sedikit apa yang anda ada dengan mereka yang benar-benar memerlukan. Mungkin kecil bagi anda tetapi besar bagi mereka. Jom kita kongsi. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan